Jadi tak apalah. Yang dikatakan wali itu syaratnya ilmu. Kan? Selain pada asas iaitu akidah yang mantap lah. Akidah tu akal tunjang itu dah tentu dah. Ni akidah pun rosak. Khurafat. Reka-reka dalam agama. Ni kemarin tuan-tuan. Hari apa kemarin? Hari Jumaat kemarin. Khatib duduk tengah khutbah ni. Khatib duduk tengah khutbah. Atas mimbar berkhutbah. Dia kat bawah duduk wirid. Pasal apa? Ada satu ustaz pesan ke dia. Jumaat akhir Rajab. Nanti bila khatib duduk atas mimbar berkhutbah, kita kat bawah baca zikir ni, 35 kali ulang. Nescaya tak putus-putus rezeki sepanjang tahun. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dua ulang tu, dua ulang. Kan? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, kira-kira. Padahal Nabi kata kalau bercakap diam sekalipun, luput pahala Jumaat. Ada satu orang yang bermain tasbih. Nabi tegur, jangan buat benda yang macam ni. Pasal apa? Bermain tasbih ketika khutbah. Yang ni pula, bukan sekali. Bahkan sampai 35 kali. Hadis mana dia ambil? Adalah orang duk bagi. Tak salah, tak mau dah. Tak mau. Mengaji biar bagi sampai cerdik. Ni kuih mengaji, kuih bodoh. Amai benda-benda yang macam tu. Buat tuan-tuan. Apa duk mengaku aku lah wali. Apa ni? Mai ambil berkat aku sama. Tak apa, cium tangan aku pun tak kena COVID punya. Cium. Pasal apa? Wali. Asal tak betul dah. Jadi tuan-tuan. Ini pun kita dapat satu pesanan daripada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Dia ni siapa tuan-tuan? Nama dia Taifur bin Isa. Dia ni satu hamba Allah Ta'ala yang cukup hebat. Dan wafat dia pada tahun 261 Hijrah. Ni, nama besar ni kita mau ingat. Siapa dia? Abu Yazid Al-Bustami. Dia pernah kata apa? Dia kata, kalau kamu melihat satu orang yang dikatakan ada karamat. Kita dengar kan? Oh ya, orang duk sembang-sembang. Hebat Syekh ni. Ada karamat. Sehingga dia boleh terawang-awang di udara. Ataupun apa-apa lagi lah. Seperti dia boleh berjalan tahayak dan sebagainya. Jangan ikut dia. Ni pesanan Abu Yazid Al-Bustami. Jangan. Sehinggalah kamu sendiri melihat mana dia, siapa dia. Kita nak tengok sendiri. Mau dengar macam tu aku tak mau. Sehingga kamu melihat sendiri. Bagaimana dia dengan hukum Allah. Adakah dia menjalankan amrun bil ma'ruf. Ataupun macam mana dia dengan nahyun anil munkar. Dia jaga tak batasan-batasan hukum. Yang ni halal, ini haram. Dia reti tak benda tu? Ilmu lah tadi. Dan adab-adab dalam syariat. Beradab ke tidak beradab? Tengok. Masya Allah. Sungguh. Akidah dia mantap. Dia hukum pun semua selesai masalah. Cuma ada satu sangkut dia kata wallahu ta'ala a'lam, insya-Allah ada jawapan nanti saya akan habaq. Nampak dia berlapik macam tu. Pun kalau dia jawab pun dia kata wallahu ta'ala a'lam, mungkin ada pendapat khilaf dan sebagainya. Nampak cara cakap tu bijak. Ini ciri dia. Tapi kita tengok dia terawang-awang. Jalan tahayak. Tiba-tiba kita sekali tanya dia. Babi macam mana? Bolehkah kita nak sentuh dia, nak makan ke apa? Dia kata, saya apa? Rasa-rasa tak lalu nasi boleh? Nampak kan? Tak boleh. Ini dia boleh berjalan atas hayak. Tengok dulu bau hayak tu ada apa? Kok ada plywood ke? Nampak kan? Lah macam-macam orang duk buat silap mata. Ataupun ada tali duk gantung badan dan kita tak nampak tali tu. Ini semua mereka boleh edit. Contoh. Gitu. Ataupun sihir. Ilmu hitam dan sebagainya. Boleh jadi.
Begitu. Jadi ini pesanan Abu Yazid Al-Bustami kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka hati-hati, dasar kepada hadis sahih ini, hati-hati kalangan hamba Allah Ta'ala itu, mereka yang disebut sebagai wali, seorang, kalau ramai, awliya. Mereka yang Allah Ta'ala kasih. Sekali-kali jangan musuhi mereka. Loh, saya mana saya nak tahu? Kena tahu dulu. Tiba-tiba saja kita duk mulut ke dia. Pasal apa nak mulut? Pasal apa nak marah? Pasal apa nak pulau dia? Pasal apa nak mengutuk dia? Pasal apa nak fitnah dia? Pasal apa nak mengumpat dia? Kok dia wali? Hang mana tahu dia tu wali? Hang tahu tak? Aku pun tak tahu. Hati-hati sekira kalau dia sungguh wali Allah Ta'ala, faqad azantuhu bil harbi. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala murka semuka-mukanya. Allah Ta'ala cukup marah. Dan siapa yang berani lawan Allah? Siapa berani? Dengan manusia mungkin berani. Sama ada benar ke tak benar dan sebagainya. Tapi dengan manusia, dengan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala ni tentera dia banyak. Malaikat saja tak boleh nak kira. Berapa banyak peperangan Allah Ta'ala turunkan malaikat. Nak perang macam dengan Allah Ta'ala. Lagi pula Allah Ta'ala tidak perlu malaikat kalau Allah Ta'ala nak menghancurkan satu-satu kaum. Allah Ta'ala ni dia berkuasa bukan dengan bantuan malaikat. Tak. Asas akidah kita ada qiyamuhu ta'ala binafsih. Tak ada bantuan siapa. Kalau kita kata dengan bantuan Allah Ta'ala serupa makhluk. Cuma kita kata Allah Ta'ala ada bala tentera dia. Bahaya ni kalau kita nak musuhi seseorang. Kalau kata dia baik sungguh, bahaya. Kalau dia kurang, bila dia kurang kita boleh nak lanyak dia. Jangan menzalimi seseorang. Kemudian, di sinilah hadis yang dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, dia sebut apa dia? Sebagai modai. Modai. Bentuk dalam perniagaan dia modai. Apa dia? Suatu yang fardu. Orang yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, taqarrub kepada Allah Ta'ala, maka ni dia kena buat. Apa dia? Suatu yang Allah Ta'ala fardukan, maka hendaklah dia buat. Atas pada tu lagi, kalau sekiranya seorang itu nak supaya apa dia, Allah Ta'ala kasih sungguh-sungguh kepada dia, maka hendaklah dia buat yang sunat-sunat. Ini pun berdasar kepada satu ayat Quran. Ayat yang ke-31 surah Ali Imran. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hai Rasulullah, bagi tahu kepada mereka, sekiranya kamu semua ni kasih kepada Allah. Kasih ke tak kasih kepada Allah? Soalan macam tu kita jawab. Orang tak mau tak apa, kita jawab. Kasihlah. Kalau nak kasih kepada Allah Ta'ala, ni cara dia. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutlah Nabi. Ikut sunnah Nabi, apa Nabi pesan, apa Nabi buat, ikut. Niscaya kamu akan dikasih oleh Allah. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah Ta'ala itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini yang katanya sunat-sunat tadi tu. Kita buat apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yang disuruh yang kita kena buat. Adapun yang khususiah ke Nabi itu, maka kita tak boleh nak ikut, itu tak termasuk. Itu tak termasuk. Yang ada dalam syariat Allah Ta'ala, Quran, kita tengok dalam hadis, ini Nabi suruh kita buat, yang tu kita buat. Yang tu kita buat. Akhirnya Allah Ta'ala akan sayang. Bila Allah Ta'ala sayang, ni, ada 4 anggota kita ni. Iaitu pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Masuk apa kat sini? Iaitu Allah Ta'ala akan bantu pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Sehingga tergerak untuk kita nak buat yang baik-baik sahaja. Itu maksud dia, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih.
Yang dia dengar itu adalah pendengaran yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala selamatkan dia daripada majlis-majlis tertentu ataupun bunyi-bunyi tertentu. Dia dengar yang semua elok-elok yang tidak maksiat. Tiba-tiba saja, waktu maksiat, tiba-tiba saja, dia macam tak apa nak dengar. Allah Ta'ala bantu dia. Atau Allah Ta'ala selamatkan dia daripada pi ke tempat percakapan atau bunyi-bunyian yang lara. Apa? Start motor tak hidup ke? Atau cuaca tak apa nak elok, akhir dia tak boleh nak pergi dan sebagainya. Kan? Ataupun Allah rasa mengantuk sangat. Kan? Kawan ajak dah. Ni bagus ni penyanyi baru ni. Ni kemarin baru menang. Kan? Bintang RTM kemarin. Baru orang kampung kita pula. Dia kata ya orang kampung kita. Kan? Mau dengar suara macam mana kan? Tiba-tiba ya. Kan? Rasa mengantuk. Siapa tu? Angkat berat kepala dia. Kan? Suruh orang tu lu angkat pun. Orang tu pun tak boleh nak angkat. Kata apa punya ketul batu kepala hang? Begitu. Ni dalam kepala ada batu ni. Begitu. Tu sajalah kita sebut kan. Mana Allah Ta'ala selamatkan dia. Akhir dia tak boleh pergi. Begitu. Begitu juga dengan pandangan dia. Pasal apa ni? Hebat ni. Memang hebat. Pasal apa? Pasal dia buat semua Allah Ta'ala suruh. Dan sunat-sunat dibuatnya seberapa termampu. Akhirnya, ini dia akan dapat. Sehingga tangan dia tidak buat benda yang haram, yang tidak maksiat. Yang maksiat dia tak buat. Yang tak maksiat, yang baik semua dia buat. Dia akan fikir dulu. Boleh ambil ke tak boleh ambil? Hak dia ke? Hak siapa? Tapi rasa macam aku tak kat sini. Tapi mungkin bukan aku punya. Dia jadi fikir macam tu. Akhirnya, dia tak ambil. Allah selamatkan dia. Kalau yang ni nak kata halal, nak kata haram, ini syubhat. Awak kan? Pasal apa? Pasal belum pasti yang dia punya. Tapi kalau dah pasti, maka yakin. Kan? Yakin tu pasal apa? Pasal pasti. Contoh dia kan, kita tak duit atas meja. Meja. Dalam rumah kita ada meja. Kita tak duit atas meja tu. Lepas tak ada siapa, rumah tu kita duduk seorang. Tak duduk seorang rumah tu. Kan? Lepas tu, habis mandi siap-siap pergi kat meja tu. Duit siapa? Awak duduk fikir lagi. Kan? Lagi jelema depan dia tu duit aku, mampu. Tak ada siapa, yakinlah tu duit kita. Tapi kalau ada sekali kat rumah tu, isteri, anak-anak, kan? Jangan, betul lah. Kita letak tadi kat situ. Tapi mana nak beritahu kot isteri kita ubah kat tempat lain. Elok ubah lepas pada tu, anak letak duit dia. Nampak tak? Begitu. Tapi orang yang Allah Ta'ala pelihara ini, macam tu saya sebut. Yes. Nanti lu dia akan tanya, dia akan elan. Ni nak tanya semua, mana mak hampa mana? Mai semua, ni duit siapa? Anak semua kata, tak tahu. Isteri kata apa? Duit abang kot. Alhamdulillah. Nampak? Begitulah. Ni keluarga yang harmoni ni. Kalau tidak semua pakat mengaku. Duit siapa ni? Saya. Bini pun kata, jangan duk langkah mak saya dulu. Macam-macam tuan-tuan. Dan ada lagi kelebihan ni. Orang yang laksanakan yang fardu, yang sunat-sunat seberapa termampu, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Sekiranya kalau dia berdoa minta apa-apa, Allah Ta'ala akan tunaikan. Dan kalau dia minta perlindungan, wa in ista'azani la'u'izannah. Dia minta perlindungan apa, Allah Ta'ala akan lindungkan dia. Yang ujung tu, Allah Ta'ala kata apa? Allah bila dia nak lakukan sesuatu, dia akan lakukan tanpa keraguan. Walaupun melibatkan pencabutan nyawa orang beriman sekalipun. Sedangkan Allah Ta'ala sayang tak dekat orang yang beriman? Amat-amat sayang. Allah amat-amat sayang. Tapi
Ini takdir daripada Allah Ta'ala, setiap kehidupan ada kematian. Allah tak ragu-ragu nak cabut nyawa orang yang Allah Ta'ala sayang pun. Nabi Muhammad SAW Allah sayang tak? Sayang. Ninggal tak? Ninggal. Dan kita ni tak saudara kata lah kita akan hidup tak meninggal. Ni Allah Ta'ala tak ragu. Bezanya, orang beriman mati tak serupa dengan yang tidak beriman. Itu beza dah. Mati tetap mati. Oleh kerana tu, siapa nak takut kepada kematian? Takutlah. Risaulah. Yakrahul maut. Memang orang beriman ni, dia tak mau kepada kematian. Betul? Dia tak mau. Pasal apa dia tak mau? Sebab dia seronok beribadat, dia seronok pergi masjid, surah, tak lepi dah kalau aku mati. Nampak dia fikir macam tu kan? Mungkin juga iman dia tak apa nak mantap. Beriman. Tapi tahap iman kita tak serupa. Ada yang rindu kepada kematian. Ada yang tak berapa mau lagi, tak berapa duduk nampak nak kena juga. Nak kena juga. Dia duduk nampak. Pasal apa? Mulut ni tiap-tiap hari duduk mengutuk. Duduk fitnah orang. Fitnah. Sama ada berdepan ataupun dengan WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Hentam. Ni memang bimbang sungguh lah. Jenis ni memang bimbang sungguh kalau kata mati ni. Pasal apa? Nak boleh kan? Masuk lagi tak tahulah. Berasak ke, bakar ke, apa ke. Tak percaya pergi tanya dah. Ni nak tanya. Okey tak kalau matilah? Cakap tajuk lain lah. Tadi aku rasa nak belanja, tak belanja lah. Nampak kan? Dia punya tak mau ni cerita mati ni. Tapi orang yang beriman, apatah mereka ni wali daripada wali Allah Ta'ala. Wa ana akrahu masa'atah. Allah Ta'ala kata apa? Aku tidak suka menyusahkan nya. Nya tu maksud orang yang beriman. Kalau ramai, mereka. Allah tak susah. Maksudnya apa? Maksudnya, mati, tetap mati. Tetapi kematian orang yang beriman ini disambut baik. Mereka ni husnul khatimah. Mereka ni disediakan taman-taman syurga dalam kubur. Dan mereka ini cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka kepada kematian, maksudnya bertemu dengan Allah Ta'ala, maksud kematian, maka Allah Ta'ala suka untuk bertemu dengan dia. Sebaliknya, yang tak mau. Berarti dia benci nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Hang benci Allah kan? Tak benci. Lepas tu siapa hang tak mau mati lagi? Kalau hang suka nak bertemu dengan Allah Ta'ala, mati. Tapi kita tak boleh minta kematian. Hanya mengingat kematian. Untuk menambahkan lagi iman kita. Gitu je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini ada satu hadis yang panjang berkaitan dengan orang mukmin ini dia seronok apabila dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Baik kita lihat. Ni hadis ini adalah hadis daripada Ubadah bin Samit. Hadis Sahih Bukhari nombor 6507. Sabda Nabi, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Orang yang suka bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah lebih suka untuk bertemu dengan dia. Kita jenis yang macam mana? Wa man kariha liqa' Allah, siapa yang tak suka bertemu dengan Allah Ta'ala, kariha Allahu liqa'ahu. Allah pun tak suka, Allah benci nak bertemu dengan dia. Qalat Aisyah atau ba'du azwajih. Kata Aisyah ataupun perawi kata setengah daripada isteri Nabi yang lain. Inna lanakrahul maut. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tak suka dengan kematian. Nampak kan? Siapa kata ni? Aisyah isteri Nabi kata. Qala laisa zalik. Bukan macam tu wahai Aisyah. Jangan sebut macam tu. Kan? Tak apalah, pelan-pelan mereka ni diasuh oleh Nabi SAW. Tertera iman nak mantap. Ayat-ayat macam ni biasa. Kan? Bukan macam tu. Jangan sebut macam tu. Kan? Orang beriman tak dia kata macam tu. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillah wa karamatih. Kan? Kenapa? Karena orang beriman itu apabila hadirnya kematian. Kan? Maksud saat dia nak mati itu, busyira dia ada berita gembira kepada dia. Ada petunjuk. Kan?
dengan keredaan Allah Ta'ala dan karamahnya. Dengan karamahnya. Sebab itu ada mufassir pernah sebut tentang kematian Asiyah isteri Fir'aun. Bila Fir'aun seksa dera isteri dia, Asiyah, ikat tangan, sebat dan sebagainya, ketika itu gambaran syurga dipaparkan depan Asiyah. Dia senyum, dia tak rasa sakit dengan azab yang dilakukan oleh suami dia yang kejam itu, Fir'aun. Tapi bila dia tengok Asiyah duduk senyum, dia kata, tengok, aku bagi sikit pun dia dah jadi gila dah. Dia kata isteri dia tu gila. Padahal kan gila. Dia nampak syurga dah. Ini orang yang beriman. Jadi orang beriman tak boleh kata, tak maulah mati. Ayat tak elok yang tu. Pasal apa? Pasal orang betul-betul beriman, dia rindu kepada kematian. Tapi kan duk wirid mati. Mati. Bukan macam tu. Atau minta, ya Allah matikan aku segera. Jangan macam tu. Begitu. Mentang-mentang rindu kematian, dia sebut macam tu. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Orang beriman ni, dia tak suka sesuatu di depan dia, melainkan yang ni. Apa dia? Kematian. Dia kalau dia nak rindu, paling yang dia rindu sangat, kematian. Ni orang yang beriman. Kita kalau ada rindu yang lain selain daripada kematian, tak tahulah iman kita. Hang rindu apa? Hang tanya lagi aku cakap, hang kata lucah. Nampak kan? Ayat macam tu. Orang beriman, rindu kepada kematian. Apatah lagi yang namanya syahid. Mati syahid, seronok. Sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil pun berebut nak masuk perang. Pasal rindu kepada syahid. Wa ahabba liqa' Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Mereka ini suka sangat bertemu dengan Allah Ta'ala. Siapa? Orang-orang yang beriman, yang mantap iman. Dan Allah Ta'ala patah lagilah suka untuk bertemu dengan mereka. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi